Ya, kita bersiaran sekali lagi Forum Perdana Wal Islam sebenarnya malam yang penuh keberkatan ini, siaran secara langsung tuan-puan sekalian. Jangan betulkan TV anda. Mungkin anda kata selalu pukul 10, ni pukul 9 sebab siarannya secara langsung dibawakan kepada tuan-puan melalui dari Sekolah Menengah Sains Johor Keluang sempena sambutan 40 tahun alumni-nya atau ringkas disebut sebagai SAJOHA yang bergabung bersama Institut Integriti Malaysia dan juga Masrid Sendirian Berhad yang bergabung berkolaborasi bersama dengan siapa lagi kalau bukan JAKIM dan juga RTM. Membolehkan kita berbincang atas satu tajuk yang sangat menarik, dah kita buka dimahkan di awal tadi, sirih pulang ke gagang. Satu pepatah yang sangat indah. Maksud ternyata indah. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni Ustaz, dalam banyak-banyak indah macam Ustaz tadi bagi pantun, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolok. Memang indah. Ya. Tapi dapat ke orang muda diubah-ubah pantun. Ubah tu tak apa lagi. Kemajuan teknologi hari ini ada yang mempertikai pula yang lama-lama ni. Ya. Dia kata buah cepedak luar pagar, bah boleh ke jolok yang kat luar pagar, kata dia. Dia pertikai pula. Ya. Jadi perkara-perkara begini, benda yang baik kadang-kala jadi perbalahan ataupun jadi persoalan. Saya nak pergi pada Ustaz tentang niat dan tema baik kita ni. Ya. Orang yang dah berada di Menara Gading, yang dah berada di luar negara, yang dah menduduki jawatan-jawatan penting, yang dah berjaya lah bahasa mudahnya, baik berada di Putrajaya, Nusajaya, Damansara kan. Dia dah berjaya. Tetapi walaupun dah berjaya, bila nak patah balik, sirih pulang gagang tengok forum, dia kata boleh ke? Satu. Kadang-kadang dia kata, layak ke? Kata dia. Ketiga yang kata, tak standard kita orang Putrajaya nak balik Kuala Kangsar, kata, Kuala Perlis. Tak sesuai, kata dia. Apa komen Ustaz kalau ada perbahasan-perbahasan yang begini? Silakan. Baik, jadi kita kena ingat bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita lahir di mana, kita membesar di mana, di manakah sebenarnya kita dilahirkan. Itu benda yang kita kena ingat, tuan-tuan. Bila kita melihat, ada orang yang melihat, dia tidak mau balik ke kampung. Tidak mau berkhidmat di negara dia. Tidak mau berkhidmat ke tempat asal dia. Dengan macam-macam alasan tadi. Tak standard lah, tak rugged lah. Bahasa sekarang, tak rock lah. Jadi macam-macam bahasa yang dia sebut. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, nanti kalau saya balik kampung, saya nak majukan kampung saya, Ustaz. Orang kampung terima ke? Mereka boleh ke terima? Ustaz, ini kekangan-kekangan yang berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat, setiap benda mesti ada cubaan. Setiap benda mesti ada dugaan. Yang pentingnya kita bukan melihat kelompok yang kecil. Kita kena lihat kelompok yang besar. Sumbangan kita diperlukan dalam masyarakat. Sumbangan kita, kepintaran kita, kepakaran kita diperlukan dalam negara. Ini tempat tanah kita. Ini adalah tanah air kita. Sesuatu keperluan adalah mendesak dalam kawasan kita. Kita perlukan pemimpin yang hebat. Kita memerlukan teknokrat yang hebat. Kita memerlukan ilmuwan yang hebat. Kita memerlukan cendekiawan. Kita perlukan agamawan yang hebat. Memang kadang-kadang cabaran kita ialah masalah keuangan. Kadang-kadang pendapatan di luar lebih banyak daripada pendapatan di dalam negara. Kita kena lihat ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu belajarnya di mana? Belajarnya di Madinah. Ulama terdahulu belajarnya di mana? Belajar di Mekah, Makkatul Mukarramah. Di Mekah ini 100,000 kali ganda kalau kita solat di masjid negara kita. Mereka belajar di tempat yang dapat pahala 100,000 kali ganda. Hebat, tuan-tuan. Kalau kita duduk di Mekah, kita tak balik dah. Boleh buat haji, boleh buat umrah, boleh minum air zam-zam, boleh buat tawaf sunat tiap-tiap hari, boleh sembahyang dalam Masjidil Haram tiap-tiap hari. Tetapi kenapa ulama-ulama dahulu yang belajar di Mekah, belajar 20 tahun, belajar 25 tahun, balik semula ke tanah air. Balik semula membina pondok-pondok di Johor, membina pondok di Kedah, di Kelantan, di Perak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka melihat kesan yang lebih besar daripada mereka berada di Mekah. Bila mereka balik ke tanah air, mereka bangunkan agama mereka di tanah air. Mereka bangunkan persekolahan, mereka bangunkan sistem pendidikan, sistem pondok. Akhirnya melahirkan insan-insan yang mempunyai cerdik agamanya, yang mempunyai kemahiran dalam agamanya. Cuba bayangkan, kemahiran mereka, pelajaran mereka, mereka terus menetap di Mekah sampai mereka mati. Siapakah yang akan meneruskan tradisi keilmuan? Di sinilah yang kita nampak sirih pulang ke gagang itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di sini kita lihat, tuan-tuan, betapa cerdiknya ulama-ulama dahulu. Mereka belajarlah kata Rasulullah, walau bisin, walaupun ke negara China. Tetapi pulanglah berkhidmat di tempat kita. Di sini anak-anak kita perlukan bimbingan. Di sini orang-orang kita perlukan bantuan.
andainya bergabung orang tempatan, andainya bergabung dengan anak-anak yang telah keluar dan berjaya di luar, bayangkan kehebatan yang akan wujud di kampung kita, akan wujud daripada keseimbangan sosial, keseimbangan ekonomi, agama dan sebagainya, apabila semuanya ini bekerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang jelas pada kita. Ini persoalannya tuan. Kadang-kadang ulama besar disebut tadi dah berada di bandar-bandar besar di Mekah, Madinah, masih nak balik menyumbang. Apatah lagi kita. Dan ini yang perkara yang harus kita sama-sama ambil perhatian. Saya nak pergi kepada Dr. Robiah. Doktor, kadang-kadang dalam persoalan yang wujud ni, timbul yang mengatakan bukan dia tak nak balik. Bukan dia tak nak memberi sumbangan. Macam Ustaz sebut, dia nak pergi dah. Tapi kata dia tak ada platform lah. Kan kalau aku balik kata ni nak langgar ketua kampung, nak jadi ketua, nak ambil jawatan orang. Dia kata jadi persoalan macam tu pula. Apa pandangan doktor lah ni? Okey, kita melihat kekuatan-kekuatan yang sudah dibangun. Persoalannya balik layak ke tak layak? Balik diterima ke tidak terima? Itu adalah penyakit-penyakit yang didatangkan iblis ke dalam hati. Sebab itu kekuatan yang dah diangkat, buangkan semua rasa sombong. Buangkan semua rasa tinggi, rasa hebat itu. Kerana itu akan merugikan. Pengalaman peribadi sebagai orang kampung, balik semula ke kampung, morenya di kampung, buat rumah balik di kampung, berkenal balik dengan orang tua. Ini merupakan satu kebahagiaan yang tidak terhingga. Sebab itu sekali lagi, sirih pulang ke ganggang bukan kerana duitnya. Sirih bukan ke ganggang kerana jawatannya. Sirih bukan pulang ke ganggang bukan kerana gelanggangnya. Tak. Tanya diri kita nak bagi apa kat mereka? Nak memberi atau tidak? Jangan kata ada jawatan, tak ada jawatan. Sesuai tak sesuai, duduklah itu kampung kamu. Pengalaman peribadi juga, saya kata saya akan balik ke kampung. Buat apa yang saya mampu buat. Kerana kalaupun kamu tidak membuat yang besar, kamu balik saja ke kampung, orang kampung dah besar hati. Ya Allah, dia ni dulu noreh, dia dulu ke bendang, dia dulu, ya Allah, nangkap ikan dia. Itu imbauan supaya kita tak lupa asal usul. Di mana kamu datang. Sebab itu saya mohon pada semua anak-anak, kembalilah ke kampungnya. Sekurang-kurangnya membangun semangat anak kampung. Saya ini anak yatim, makanya pisang rebus, ubi rebus. Tapi mampu masuk ke Menara Gading. Sekurang-kurangnya modal ini mampu saya angkat, saya suntik kepada anak-anak tempatan. Anak-anak kita. Sebab itu sekali lagi, jangan balik untuk dapat jawatannya. Kalau tak dapat jadi ketua pemuda macam mana? Kalau tak dapat jadi ketua itu macam mana tak dapat jadi ketua? Oish, jadi ketua je yang dulunya. Maka sekali lagi ingat balik bagaimana Rasulullah kembali ke Mekah. Bukan kerana jawatan presidennya. Bukan kerana harta yang ada di Mekah. Makanya Madinah sudah jadi Munawarah yang paling meriah, paling hebat. Kalau ikut keadaan tak perlu balik. Tapi sekali lagi kita dicontohkan. Mengapa Rasulullah kembali ke Mekah? Bukan kerana kaya, bukan kerana harta, bukan, tapi yang dia tahu di Mekah ada musuh paling ramai. Tapi bila yakin dan percaya, kamu berjaya kerana Allah, kamu hebat kerana Allah, kembali kepada hamba Allah. Oleh itu sekali lagi perjuangan membangun anak bangsa, kemajuan, kekuatan, kehebatan membangun anak-anak pelapis sangat penting dengan dasar cinta. Bukan dasar kuasa, bukan dasar dapat apa, bukan dasarnya dibayar berapa, nak dijanjikan jawatan apa. Kalau ini yang tersirat di kepala kita, bermakna dia belum layak jadi candikawan. Dia jadi cendawan saja. Oleh itu bangun balik kekuatan. Orang-orang yang sudah menerima jasa, kalau dia tidak mampu membalas jasa, kenanglah jasa. Dengan kembali semula ke tanah air, kembali semula ke tanah, tumpah darahmu. Kamu tidak akan lupa identitimu. Lihat semula sejarah hidupmu. Karena sejarah itu akan membuat kamu rasa kekuatan yang sangat hebat. Walaupun di pasan para ulama, jangan terlalu sibuk memikir masa silammu. Tapi mikirkanlah ke depanmu. Kalau dulu aku susah, kalau mampu, kalau mahu, kalau ingin. Tabur cinta agar anak yang jumpa susah tidak lagi menarik diri untuk kecewa. Sebagai contoh dan tauladan depan mata. Anak yatim yang tak punya apa-apa. Tidak punya tahta, tak punya kuasa, tak punya harta. Mampu untuk mengubah kehidupan.
Maka sekali lagi, kalau tak dapat apa-apa contoh, tak dapat apa-apa jawatan, bangunlah kekuatan. Saya mahu jadi contoh kepada anak-anak yang masih di bangku sekolah, yang masih meraba-raba mencari masa depan. Maka sekali lagi, semak niat, bangun matlamat. Saya balik bukan untuk menunjuk hebat, tapi untuk menjadi sebahagian daripada mutiara-mutiara contoh tauladan untuk menabur cinta kepada tempat di mana saya dibesarkan, dilahirkan. InsyaAllah. Ya, terima kasih Dr. Robiah atas penjelasan. Yang penting, apa disebut tadi? Yang penting adalah kerjasama. Bagaimana kita nak memadukan kerjasama antara kita yang menyumbang dan yang nak disumbang. Kita Sirih Pulang Kegagang bukan soal material. Ini bukan soal jawatan. Ini bukan soal kedudukan yang kita nak. Tetapi Sirih Pulang Kegagang menggamit kita untuk melakukan sesuatu sumbangan. Kedua-dua oleh panel bersetuju, sumbangan yang nak kita berikan kepada masyarakat. Sebagaimana hari inilah alumni-alumni di Sekolah Menengah Sains Johor Keluang ini, mereka bersama-sama datang balik ke sekolah setelah 40 tahun dengan berbagai-bagai sejarah, bergabung tenaga, dan ini pun merupakan di antara integriti. Sebab tu agaknya dia berbadu dengan Institut Integriti yang telah berjaya di bandar-bandar besar. Kadang-kadang dah berada di KL, nak balik kampung pun segan malu. Kononnya dia orang KL, tak boleh duduk kampung. Padahal datang pun dari kampung. Ini perkara yang kita harus sedar. Saya pun difahamkan banyak Facebook datang malam di kita punya di dalam talian Facebook kita, banyak orang nak memberi pandangan dan sebagainya. Secara imbas saya tengok tadi, semua secara imbas semua terkejut. Ustaz Kazim ada lagi. Semua muji, saya tak nak baca lah sebab muji dia nanti. Kita tengok soalan lepas ni lah. Tapi sebelum tu kita berehat dulu. Lepas tu kita balik tengok soalan dan kita bincang balik dengan ahli panel kita. Kita berehat dulu.